Hai, hello. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya Muhammad Ali Abdul Majiz. Hari ini saya berada di Star Property. Hari ini saya nak kongsikan satu topik yang menarik. Topik ini berkaitan dengan bagaimana nak memulakan pelaburan dalam hartanah. Satu topik yang menarik. Kenapa? Ramai, ya saya percaya, time MCO ni, pandemik, ramai yang blur lagi dengan tahun 2020, ramai yang fikirkan tentang wawasan 2020, merancang macam-macam benda, tapi tahun 2020 suddenly something turn different for us, and ramai yang tak ada persediaan. Sebelum ni pun kita ada cabaran dalam pemilikan hartanah. Kita nak memulakan nak beli satu unit pun, property kita rasa very challenging. Lagi dalam keadaan pandemik, kita lalui satu what is a big challenge, yang mana ramai yang tak sangka, tak ada preparation, dan dalam keadaan macam ni ekonomi pun terganggu, kita tak dapat nak buat nak kawal perbelanjaan dari segi pekerjaan, karier kita, macam-macam. Tapi macam mana kita nak gunakan ilmu pelaburan hartanah ni untuk buat transformasi dalam ekonomi, kewangan kita, akan ekonomi kita. Okey, saya Muhammad Ali. Hari ini saya akan kongsikan topik yang saya beritahu tadi, topik tentang bagaimana memulakan pelaburan dalam hartanah. Okey, sebelum saya go further, saya kenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Ali. Saya adalah seorang penulis buku, author of the book Icon Hartanah One More Round. Ini buku saya. Saya juga coach dalam bidang hartanah. Saya juga seorang pelelong sepenuh masa. Sudah dah 17 tahun saya jadi pelelong hartanah. Saya ada bagi talk as a speaker dalam beberapa jemputan seminar apa semua, dan saya serial property entrepreneur. Saya dah terlibat dalam bidang hartanah ini selama 17 tahun. Okey, ini sedikit latar belakang saya. Nanti yang ada yang tak pernah jumpa, tak pernah dengar siapa mau Ali Majiz ni, suddenly nak share tentang ilmu hartanah ni. Ini my background. Saya memulakan kerjaya saya dalam bidang hartanah pada tahun 2003. Sekarang dah 17 tahun saya dah bidang hartanah. Saya merupakan seorang ikon yang telah berjaya menembusi ini boleh tengok pelaburan hartanah dengan formula saya sendiri. Bagaimana saya mulakan dan macam mana saya memiliki hartanah pada usia muda. Okey. Saya menjadi jutawan dalam bidang hartanah pada usia 25 tahun. Ni ada sebelah sedikit tengok saya dah menjual lebih kurang 1,000 unit hartanah. 1,000 unit hartanah. Dan saya juga mengarang tadi, inilah buku yang saya cakap tadi. Ini adalah buku pertama saya, buku Icon Hartanah One More Round. Buku ni saya memperolehi Malaysia Book of Record, buku paling mahal dibida di Malaysia. Satu naskah ni pernah dibida pada harga RM27,000. Kenapa? Bukan kerana saya hebat, tapi ilmu yang ada dalam buku ni sangat-sangat hebat, sangat-sangat luar biasa. Nanti saya akan kongsikan, okey? Alright. Saya dah melelong sejak 17 tahun ni jadi pelelong. Saya dah lelong lebih sekarang. Ini rekod lama 40,000 tapi dah lebih 50,000. Banyak. Maknanya kenapa? Dalam situasi ekonomi yang mencabar ni, banyak hartanah yang akan dilelong. Ramai hilang pekerjaan, ramai tak ada persediaan kewangan. So banyak hartanah dilelong. Ini pengalaman saya selama 17 tahun dan melelong lebih daripada 50,000 hartanah. Okey. Saya menjalankan course, seminar apa semua. Saya juga ada bagi ceramah. Okey. Saya sekarang ni dah usia 37 tahun. Saya asal daripada Kajang. Itu adalah beberapa syarikat dalam Ali Group. Saya mempunyai syarikat Ali Group ni. Kebanyakannya terlibat dalam bidang hartanah. Saya buat tentang syarikat lelong, saya terlibat dengan syarikat pelaburan, syarikat development, konsultasi. Semua dalam berkaitan dengan hartanah. Okey. Mengapa saya pilih hartanah? Ramai orang sekarang ni tengah fikir, bagaimana nak buat transformasi ekonomi, nak menggunakan hartanah. Tak ada benda yang kita boleh buat tanpa ilmu. You cannot change anything without knowledge. Knowledge is very powerful, but you must take with action. Kalau ada knowledge, kita tak ada action, tak ada tindakan, tak guna. Okay? That's why knowledge, I believe knowledge is very powerful, tapi kalau kita gunakan dengan cara betul, kita buat dengan tindakan betul, kita boleh transfer ekonomi kita. Kita boleh jadi daripada orang biasa kepada orang luar biasa. Okay? Dalam banyak-banyak pelaburan, kenapa saya pilih hartanah? Sebab kita tengok ini since tahun 2000, mungkin dari sebelum ni, tapi kita dah tahu dah. Daripada zaman dulu, daripada tok moyang kita nak tahu tentang perbezaan orang kaya dengan orang biasa. Kita tengok dari segi saiz rumah dia. Kita cakap ni orang rumah ni, rumah besar ni, kita cakap ni orang berada, orang kaya. You nampak how actually property ni dia determine certain people punya wealth, kekayaan orang. Okay? Dan property is a proven inflation. Property dah banyak lagi lah
cakap apa benefit tentang property ni. Kita boleh beli dengan zero deposit, kita boleh beli dengan cost entry yang murah, kita boleh memiliki hartanah yang mana nilai dia contohlah RM100,000 tapi dengan entry yang sangat-sangat sedikit, mungkin RM1,000, mungkin RM10,000, antara 1 hingga 10%. Sekarang ni lagi lah banyak lagi peluang untuk memiliki hartanah tanpa deposit. Banyak pemaju menawarkan ini insentif untuk pembeli hartanah. Okey, dalam banyak-banyak kita tengok hartanah is proven until now. Ini saya ambil rekod for only 2 decades, 20 tahun kita tahu hartanah ini menjanjikan pulangan yang stable, return. That's why I choose property. Okey. Kita tengok ROI. ROI ni apa? Return on investment, pulangan kepada pelaburan kita. Di mana kita nak letak duit kita. Kita nak tahu how actually money is working. Satu kelemahan yang ada pada kita, rakyat Malaysia, tak kira apa bangsa, kita ni ada kelemahan money literacy, ilmu kewangan. Yang mana kita tak kuasai daripada dulu. Ilmu kewangan ni, kita tak tahu how actually money can work for us. How actually when you start invest, property ni, ataupun duit yang kita melabur ni, dia boleh boleh membiak dan dia boleh membina kekayaan untuk kita. Okey. Simple, saya nak tunjuk ni. Ramai yang tak pernah ambil tahu. Saya boleh guarantee ramai tak ambil tahu. Ramai tak ambil tahu tentang how actually money is working. Dia bila letak duit dalam saving account, berapa return dia? How actually the money is compounding. Macam mana duit tu berganda ke tak berganda? Dia moving ke tidak? Okey. Dalam fixed deposit, saving account, siapa yang tahu berapa banyak dia punya pulangan? Kalau saya tanya dulu, semua cakap 5%, 2%, 3%. Sebenarnya saving account, kita letak di kalau duit kita berada macam tu je tanpa kita usik di dalam saving account, pulangan dia kurang daripada 0.5%. Sangat-sangat sikit. Kurang bukan daripada 1%, kurang daripada 0.5%. Dan ni sangat sikit. Kalau kita letak duit, maknanya susahlah nak tunggu duit tu dia double, nak berganda, memang sangat-sangat susah. Jadi duit ni dia akan membiak bila kita start melabur. Dan untuk memulakan pelaburan, untuk melabur, kita perlukan ilmu. Okey. Second, fixed deposit. Ini hierarki. Yang saya cerita ni adalah hierarki. Ramai tak nampak bila saya cakap saving account adalah return yang paling rendah. So second is fixed deposit. Ini hierarki. Saya nak cerita tentang hierarki, how actually ada money is compounding. Second is fixed deposit. Pulangan dia sekarang kita tengok average dalam 2 hingga 3%. Ada yang some banks bagi higher if you lock certain period. Bila ada lock in period, dia mungkin bagi pulangan lebih sikit. ASB ni ramai orang Bumi Putera memang favorite letak duit dalam ASB dengan tabung haji. Average return dalam kita tengok pulangan yang ada dalam ASB apa semua ni lebih kurang 7%. So ini semua sampai tabung haji ni kita ada steady income, passive income. Yang mana kita tak ada risiko bila kita melabur, tapi kita kena tahu pulangan, how actually money compounding, how actually money dia generate. Kalau kita tak tahu duit ni berganda ke tidak, macam mana pulangan kita dapat, ruginya kita. Because why? At the end, you never know. The money working very slow. You actually never take knowledge to change your wealth. Okay, tabung haji, lepas habis tabung haji, kita dah tengok sampai tabung haji ni kita ada satu passive income yang steady. Dalam unit trust, dalam gold, ini semua moderate. Dia ada portfolio pelaburan ni, ada yang ada risiko, ada yang tak ada risiko, ada yang medium risiko. Saham dan hartanah. Hartanah ni memang terkenal dalam hierarki, dia paling tinggi, dia ada pulangan yang steady, stable dan steady. Jarang-jarang orang kata rugi dalam hartanah. Tapi kalau kita tak ada ilmu, dalam apa saja pun kita boleh rugi kan. Okey? Tak kisahlah hartanah ke mana-mana portfolio. Kalau kita tak kuasai ilmu, kita main redar saja, portfolio mana kita letak pun boleh jadi masalah untuk kita. Okey? Hartanah jadi dia ada satu je kelemahan antara semua portfolio ni, nak cairkan dia ambil masa. Tapi dari segi pulangan, dari segi kita punya modal apa semua ni, dia adalah satu portfolio yang steady return. Okey? Next is what? Okey. Bagaimana saya bermula? Ini bagaimana saya mula ni. Ramai ingat, bila Muhammad Ali Majlis ni, dia beli banyak hartanah, ingat jalan mudah kita ni. Actually tak. Background saya ni, saya asal daripada family yang sangat-sangat, cakap apa, very humble background. Kita orang biasa, bapa kerani sekolah, mak suri rumah. Okay, I pun start drop out universiti 2 kali. Drop out universiti maknanya kita tak habis belajar. I just a SPM holder. But we have a drive to eager untuk change our fate. Kita yakin dalam masa depan ni kita boleh ubah. So nampak hari ni bila kita cerita tentang pelaburan hartanah, bila tengok kita ada banyak portfolio pelaburan hartanah, ramai ingat benda tu mudah.
But saya start bukan dengan cara yang mudah. Nampak yang nombor 2 tu itulah cara yang saya bermula. Sangat-sangat susah daripada seorang makan gaji, drop out universiti 2 kali, masuk 2 kali universiti, tak pergi belajar. Bila tak pergi belajar adalah obstacle, cabaran yang saya hadapi. Saya tak dapat pinjaman, dalam keadaan susah, saya nak tanggung. Lepas tu saya made accident my second study. So saya terpaksa stop study dan continue kerja umur 20 tahun. Dalam umur 20 tahun, saya merancang. I want to choose satu benda yang saya boleh buat transformasi ekonomi. Sebab itulah tergerak saya masa tu memang satu wake up call for me to involve dalam bidang hartanah. Jadi tak ada jalan mudah, nak berjaya ni mesti melalui satu proses. Without any process you cannot achieve your goals. Jadi saya pun ada proses yang saya lalui, cabaran dengan duit makan gaji RM700 bermula. Orang ingat boleh ke orang makan gaji beli rumah? If you study about my background, saya bermula daripada gaji RM700. Saya start beli hartanah pertama saya pada usia 21, 22, saya start membeli hartanah. Masa tu gaji pun sikit je, gaji RM1,000. Tapi kita pandailah cari duit. Kita tak boleh duduk diam je. Jangan ingat bila gaji kita kecil, kita tak boleh beli hartanah. Sebenarnya boleh. Pilihan itu berada. Peluang dan pilihan ni banyak. Opportunity and choice is a lot. Whether you go and grab it, you go and take it. Kalau tak ramai sebab apa? Kita ni terkenal dengan sifat nampak peluang kadang-kadang. Ada setengah orang ni dia tak tahu peluang atau apa. Ini dalam keadaan yang sangat-sangat kesian. Tak tahu peluang. Yang second ni, dia tahu apa tu peluang. Tapi bila peluang tu lalu depan dia pun dia biarkan. So you never grab the opportunity. Dia biarkan je peluang berlalu. Yang ketiga ni, dia mencari peluang. Orang yang sentiasa mencari peluang nak ubah. So dia pergi cari mentor, dia cari buku, dia pergi seminar, dia pergi belajar. Anti dia. Tapi ada seorang lagi ni yang mencipta peluang. So kita ni pun untuk diri kita, kita kena cipta peluang. Kita kena bagi peluang untuk kita berubah. Daripada orang yang A nak berubah kepada orang B. Kita tak boleh forever nak duduk sebagai orang sama. Attitude kita, sikap, macam-macam benda nak kena ubah. You want to achieve something, you kena sacrifice something. So itulah bagaimana perjalanan saya dalam bidang hartanah itu bermula. Okey. Saya bermula dengan impian. Siapa kat sini ada impian? Saya believe semua orang ada impian. Kalau tak ada impian tu kesian lah. Sebab apa? Orang cakap angan-angan mak jenis. Mak jenis tu pun ada angan-angan. Kalau kita ni angan-angan pun tak ada, macam mana kita nak berimpian? Untuk berimpian dengan apa? Kalau berimpian ni kita perlukan dengan ilmu. Kita tak boleh berimpian kosong-kosong. Keyakinan datang dengan ilmu. Kadang-kadang orang senang cakap you kena yakin, you kena positif. To get yakin, to get positiveness ni how? You have to obtain knowledge. You kena belajar. You kena cari ilmu. Barulah you boleh yakin, you boleh confident you nak buat sesuatu. Okey, saya start dengan impian. Saya cakap saya nak jadi jutawan dalam usia muda. So saya ada impian, saya nak memiliki hartanah pada usia muda dan nak jadi jutawan. Tapi saya makan gaji. Benda tu possible ke tidak? Dah lah gaji 700, baru naik sikit-sikit, gaji 1000, 1000 lebih. Tapi saya percaya, hartanah ni pasti boleh jadi satu transformasi ekonomi untuk diri saya. Jadi saya jadikan hartanah pada usia 21 tahun. Bila saya sedar, saya kena kuasai ilmu. Saya kena bagi peluang pada diri saya untuk menggunakan hartanah ni untuk buat transformasi. Jadi pada usia 21, saya dah start buat perancangan. Sampai usia 23, saya bagi peluang pada diri saya. Macam mana saya nak gunakan hartanah ini sebagai transformasi ekonomi dan money instrument untuk membina kejayaan dan kebebasan kewangan. Orang cakap orang makan gaji tak boleh berjaya. Saya membuktikan orang makan gaji, budak drop out universiti boleh jadi jutawan. Saya buat dalam masa 3-4 tahun dengan menggunakan strategi ilmu yang betul. Tak kisahlah kita makan gaji, tapi kalau kita ada kemahuan, kalau kita ada ilmu, kita sungguh-sungguh belajar, if you put all the effort, insya-Allah you boleh buat transformasi ekonomi ni dan membina kejayaan, kebebasan kewangan menggunakan hartanah. Okey. Saya mulakan pada usia 21, pada usia 23 tu saya dah membeli beberapa hartanah. Tu nanti saya akan cerita lebih detail lagi. Okey. Bagaimana saya bermula? Okey, anda melihat hartanah sebagai instrumen kediaman. Ramai orang yang nampak hartanah hanya sekadar instrumen kediaman, hanya keperluan untuk kita tinggal. Sebab tu kita tengok sekarang ni, masalah memiliki hartanah di Malaysia di kalangan belia bawah 40 tahun di Malaysia sangat-sangat macam apa benda yang sangat serius. Ramai lagi umur dah cecah 40 tahun tapi tak berjaya memiliki walaupun satu hartanah. Kenapa? Ramai ingat tak boleh beli, kita sewa saja. So sampai our generation, second generation semua tak beli hartanah. Compare dulu dengan our past generation, diorang
tetap akan beli keperluan ni, mesti dia beli tanah ataupun rumah. Dia bagi inherit dia punya kekayaan dia bagi harta. Tapi generation kita sekarang ni, kita ambil mudah. Kita nak beli satu rumah pun kita tak mampu, dan kita salahkan dengan macam-macam faktor. Kita salahkan faktor persekitaran, pendapatan, kerajaan, itu ini. But actually everything is within you. You have to make the change. Kita yang kena buat perubahan. Kita yang kena take charge, control our life. Kalau you take charge, you will start to blame everything. But actually it's no. Okay? So jangan pandang hartanah ni sebagai instrumen kediaman dan keperluan saja. Saya memulakan transaksi pertama. Ini saya pernah terlibat indirectly dalam bidang pelaburan hartanah. Masa ni saya menjadi seorang jurujual, orang cakap coffee agent je. Saya introduce, saya dapat certain commission pada usia 18 tahun. Tapi saya tak serius dalam bidang hartanah. Saya hanya buat satu transaksi. Saya start bekerja dalam bidang hartanah pada usia 20 tahun sebagai pembantu Saya jadi clerical staff kat situ. Saya jadi runner, saya jadi semualah. Kita ni super clerk. Dia bukan Clark Kent yang Superman tu. Itu super clerk ni. Semua kerja kita semua kerja saya buat. Daripada A to Z. Lepas tu saya nampak how actually ilmu ni, knowledge is very powerful, it can transform me. So saya nampak, okay, kalau saya tak ada ilmu, kalau kita tak ada kesabaran, kita buat apa pun, kita akan buat halfway. Kita buat setengah jalan. Tapi saya pilih apa? Okay, I want to give myself a chance. Gunakan ilmu, saya kena cari ilmu. Lepas tu baru saya boleh transform ilmu tu kepada generate saya punya income, pelaburan, apa semua. Jadi saya fokus mencari ilmu. Setahun pertama, 2 tahun pertama, saya belajar dulu, saya tengok, saya elok-belok dalam bidang hartanah. How actually hartanah ni boleh bantu kita membina kejayaan. Pada usia 21 tahun, saya dah beli rumah pertama. Rumah ni murah je, low cost je saya beli. Saya beli pada usia 21 tahun. Okey. Hari ni kita nak pergi lebih dalam tentang cara ataupun strategi yang betul, persediaan kita untuk memiliki hartanah. Saya percaya semua nak tahu dalam keadaan kita sekarang ni 2020, dalam keadaan kita pandemik yang benda efek kita. So many people affected, ramai yang tak tahu cara untuk keluar daripada masalah ni. And how actually you can start. Even sekarang ni nak beli property, sebelum ni pun kita ada cabaran, banyak cabaran. Kita tak mampu, kita ada masalah profil kewangan, persediaan, masalah ilmu. So ramai yang menjadikan komitmen memiliki hartanah adalah komitmen yang terakhir dalam hidup diorang. You believe me, ramai yang menjadikan komitmen hartanah ni, memiliki hartanah adalah komitmen terakhir. Apa yang kita buat, our generation mostly, sekarang kita tengok, masa kita belajar, kita dah involve dengan banyak komitmen lain. Kita dah pada teknologi, ramai yang dah pergi beli gadget. Kita always upgrade. Benda teknologi ni very advanced. So kita beli gadget. Dapat duit PTPTN, kita belajar pun sekarang ni pakai hutang. So kita masih belajar, dah ada hutang. Keluar belajar, ada hutang lagi nak kena bayar. Lepas tu kita start ambil personal loan. Nak beli motor, nak beli kereta, nak kahwin pakai loan. So before you go, you start your life. Sebelum kita mulakan hidup untuk memiliki hartanah, nak kahwin apa semua, kita dah create banyak sangat hutang, komitmen yang mana dia buat kita punya financial profile kita lemah sampai kita tak mampu memiliki hartanah. Ini kerana apa? Kerana kita tak memiliki ilmu pengurusan kewangan yang betul. Dalam pelaburan hartanah ini penting, sangat-sangat penting ilmu pengurusan kewangan. Kalau tak, memang benda ni akan jadi nightmare dalam hidup semua orang. So hari ni saya nak ajar bagaimana memilih dan mula melabur dalam hartanah. Saya ada formula icon ni. Actually icon ni bukan apa, dia saja formula. Dia ada akronim dia. Mana dalam kebanyakan seminar saya akan share. Ini adalah saya simplify satu strategi. Strategi macam mana kita nak mula pelaburan hartanah. Okey, ramai yang believe mantra pertama dalam pelaburan hartanah adalah, sebelum ni you tengok pada past, I think many decades, berabad-abad orang cerita, mantra dalam pelaburan hartanah adalah lokasi, lokasi, lokasi. Pada mulanya, sebab saya pun tak sedar tentang formula yang ada sebelum ni dalam buku, sebab saya tak pernah baca. Because I do property investment from my own experience, my own not only experience, dengan apa yang praktikal yang saya buat. Jadi saya masa tu tak membaca sangat. Kita tengok, property actually can do transformation. And then when saya tulis buku pertama ni, baru saya start to think how actually I
I take all action dengan knowledge yang saya gunakan ni untuk memiliki hartanah yang banyak. Dan saya nampak the most powerful is not about the location. The first mantra is not about the location. It's about ilmu, ilmu, ilmu. Itulah I yang pertama ni saya nak kongsi dalam strategi ni. I yang pertama ni adalah icon. Dalam ilmu formula icon ni adalah ilmu. Kenapa ilmu ni penting? Ramai kita tengok memulakan pelaburan hartanah ataupun ramai yang tak berjaya lagi, ramai yang dah mula pun salah strategi. Kita terbeli hartanah yang bukan dalam kemampuan kita, bukan dalam portfolio kewangan kita, sampai kita trap diri kita sendiri. Lepas tu pentingnya ilmu kewangan. Kenapa pilih hartanah? Macam saya kongsi tadi dalam perkongsian awal tadi, slide awal tadi, hartanah ni boleh bantu kita dari transformasi ekonomi. Dia adalah satu pelaburan yang stable. Dia adalah kalis inflasi. Kita boleh enter dengan entry cost yang rendah. Kita boleh refinance. Kita boleh sewakan. Jadi hartanah ni ada banyak benefit kalau kita faham betul-betul dalam pelaburan hartanah. Tapi ilmu ni sangat penting. Sebab bila tak ada ilmu, kita tak nampak benda-benda saya cerita tadi. Boleh ke hartanah ni cash out duit? Boleh ke dengan hartanah ni kita boleh refinance? How actually dengan property ni boleh dengan RM1,000 you boleh memiliki hartanah. As long your profile bagus untuk dapat loan, pinjaman, then you boleh beli hartanah dengan entry yang sangat-sangat rendah. Okay? Ilmu dalam hartanah ni apa? Kita kena tahu. Banyak tau. Ilmu hartanah ni. Kita ada ilmu tentang pelaburan hartanah, ilmu tentang jenis-jenis hartanah, ilmu strategi hartanah, ilmu undang-undang dalam hartanah, ilmu percukaian dalam hartanah, strategi pelaburan, semua you kena faham. Jadi topik ilmu ni kalau kita nak cerita, it's a very huge topic that kalau you bagi 2 hari ke 3 hari pun tak cukup. Tapi saya simplify. Kenapa perlukan ilmu? You kena cari ilmu baru you akan faham cara yang betul. Sebab tu kita kena ada mentor. Macam mana kita nak cari ilmu sekarang ni? Semua mudah je. You boleh memiliki buku-buku yang ada sekarang ni. Saya believe ramai sifu-sifu yang berkongsi, guru-guru hartanah yang kongsi ilmu mereka, pengalaman mereka nak buat pelaburan dengan cara yang betul. You boleh pergi seminar, pergi dekat conference, belajar ni. Salah satu peluang yang Star Property Mo sediakan ni adalah bagi knowledge kepada all the people outside, orang muda untuk belajar macam mana nak mulakan pelaburan yang betul. Dalam keadaan China sekarang ni pun, you all boleh buat pelaburan, boleh buat transformasi ekonomi. So, first thing you nak kuasai dalam pelaburan hartanah apa? Adalah ilmu. You have to conquer knowledge. Knowledge is powerful, but you must take with action. You must obtain the right knowledge. Kita kena pergi belajar, cari mentor. Kalau you tak buat semua benda ni, ilmu tu akan jadi benda yang sia-sia. Kalau ada impian pun, kalau kita tak ambil tindakan pun, impian tu hanya jadi angan-angan ataupun jadi benda hajat saja, yang tak sampai. Okay? So, you must conquer knowledge. Dalam ilmu hartanah tadi, macam saya cakap tadi, belajar tentang ilmu percukaian, ilmu undang-undang hartanah, ilmu hasas tentang hartanah, ilmu apa lagi, tentang strategi pelaburan. Dalam benda ni pula ada tentang strategi melabur dalam hartanah sekunda, subsale, hartanah undercon, yang projek baru, hartanah lelong. Jadi banyak strategi macam mana nak build portfolio. Ini baru dalam topik ilmu hartanah saja. Belum masuk ilmu yang K kedua ni. Ini ilmu luar biasa. Kalau kita ada ilmu tentang pelaburan, kita ada ilmu, tapi kalau kita tak kuasai nombor 2 ni, formula nombor 2 K ni, saya rasa tak boleh. You kalau ada ilmu tu, tapi kalau yang kedua yang K ni you lemah, you tak boleh kuasai. So sangat penting ilmu apa you guess? Ilmu selepas ilmu formula nombor 2 ni, yang K ni adalah tentang kewangan. Ramai orang lemah tentang pengurusan kewangan. Why saya letak dalam icon ni, saya simplify satu formula icon tentang ilmu dan kewangan. Kewangan kalau you tak kuasai, you buat pelaburan ke, you buat perniagaan ke, dalam pengurusan peribadi ke, semua akan berlaku kebocoran, akan berlaku kelemahan, you akan rugi, you akan senang ditipu. Sangat penting ilmu kewangan. Dalam ilmu kewangan, kita sebagai dalam keadaan challenge sekarang, kita sebagai seorang individu, macam mana kita nak buat perancangan kewangan? Ramai orang gagal buat perancangan kewangan. Boleh katakan 90% people fail to do proper financial management. Ramai orang tak mampu beli rumah adalah kerana kelemahan
profil kewangan mereka. Mereka tak ada satu profil kewangan untuk mereka submit untuk dapat beli rumah. Kita dah ada, muda-muda kita dah ada Secresitos. Sebut Secresitos pun orang tak tahu apa benda ni kan. You have to take charge, take action to learn about what is actually is about Secresitos. Kena tahu. Kalau tak tahu information tentang Secresitos ni, susah untuk diri kita sebab benda asas kita tak tahu. Asas dalam ilmu kewangan ni apa? Kita nak kita dalam pengurusan peribadi, macam saya mulakan dulu. Saya makan gaji. Saya cuba identify cara saya, pattern saya berbelanja. Hari ni, walaupun kita ada kesukaran dalam masa pandemik ni, kita go and back, double check again how actually we design our financial management. Tengok macam mana kita menguruskan, daripada situ pattern kita. Kalau kita nampak ada benda-benda perbelanjaan yang unnecessary, yang tak perlu, dari situ kita boleh buat cut cost, potong perbelanjaan-perbelanjaan yang tak perlu. Kita tengok kebocoran kewangan kita. Kadang-kadang ada benda yang kita buat ni, dia ada kebocoran. Benda ni kita nampak, kita overspend dekat sini. Bisa yang benda unnecessary, overspend pun jangan buat. Jangan ambil komitmen yang tak perlu. Dalam keadaan sekarang ni, kita kena betul-betul plan. Betul-betul plan macam mana kita nak simpan, nak reserve duit kita ni. Kalau kita tak boleh reserve, kita nak beli pun susah. Kalau orang yang baru nak bermula, formula kewangan ni, masa saya buat satu formula dalam buku ni, ada topik money mathematics. Money mathematics ni simple. Walaupun kita makan gaji, macam mana kita nak start belajar tentang profil kewangan kita, macam mana kita nak susun. Kita start daripada tengok pada gaji kita identify kebocoran kewangan kita, start buat perancangan. Daripada kita dah faham tentang pattern perbelanjaan kita start tentang perancangan. Kita identify kebocoran dulu, kita buat perancangan, baru kita boleh buat pelaburan. Sebab apa? Kita nak belajar dulu tentang Secresitos, macam mana nak simpan RM100 pertama, RM1,000 pertama. Statistik menunjukkan apa? Lebih daripada separuh rakyat Malaysia tak ada walaupun RM1,000 emergency saving. Lebih separuh rakyat Malaysia tak ada RM1,000 emergency saving. It's a very dangerous situation yang mana memang kita ni ada satu habit yang always berbelanja tapi tak menyimpan. So dalam you nak create profile kewangan, you kena ada habit menyimpan. You kena ada how you manage your profile, how you manage actually your financial profile, financial expenses, semua ni kena belajar. So topik money mathematics, kewangan ni sangat-sangat penting. Macam mana kalau kita faham, barulah kita tahu macam mana kita nak gandakan duit kita melalui pelaburan. Kalau kita tak kuasai ilmu kewangan, tadi ilmu hartanah lain, ilmu kewangan ni lain pula. Kalau tak kuasai, kita memang akan gagal dalam pelaburan. Kadang-kadang kita dah ada ilmu, kita dah ada duit dah ada, tapi sebab kita lemah dalam ilmu kewangan, kita buat pelaburan tu pun dia jadi benda yang wrong strategy, ataupun you have to wait for certain year. Benda yang boleh short term, dia jadi medium to long term. Dalam property memang saya always tell people there is no way you can go wrong. You takkan salah. Macam mana pun dengan hartanah ni, you akan buat duit. The matter of time. Kalau tak boleh buat short term, dia akan go to medium to long term. But the question is holding power. Berapa ramai kita ni ada holding power? Ramai yang tak ada holding power. Itu yang masalahnya. Beli satu rumah, terbeli rumah yang over commitment. Bila kita ada masalah kewangan, kita dah tak mampu bayar. Kita beli rumah yang mana sewa dia pun tak bagus. Kita have to fork out our money to pay the rental every month. So bila tenant tak ada, dah kita pun dah huru-hara. Sebab apa? Kita tak ada reserve cash untuk kita nak serve our installment. Okay? So faham betapa pentingnya ilmu dan pengurusan kewangan. Ilmu kewangan penting, ilmu tentang pelaburan, tak kisah pelaburan apa pun, tapi topik kita ni dalam ilmu hartanah, penting cari ilmu. Okey, formula yang ketiga yang saya nak kongsi ni, formula ketiga. Formula ketiga ni apa? Adalah O. O ni apa? Orange, bukan. Bukan. Ada yang cakap orange, ada yang cakap opportunity. Ada yang cakap opportunity. But actually O yang dalam formula icon ni adalah objektif pelaburan. Kita kena clear dengan objektif pelaburan kita. Saya jumpa ramai yang dah mula melabur hartanah selepas diorang pergi seminar, dia baca buku, dia get some mentor. But sometimes people tend to buy a wrong property, wrong investment. Because why? Dia tak faham, dia tak clear dengan objektif dia. Satu, dia tak kuasai tentang money mathematics. Bila pengiraan kita salah,
kita salah beli hartanah, mungkin benda tu jadi lambat untuk kita make money. Jadi you must have a very clear picture dengan objektif pelaburan. Objektif ni macam mana kita nak buat? Objektif dalam hartanah ni dia ada short term. Short term ni berapa tahun? Short term ni biasa 1 hingga 3 tahun. Dalam terms mana-mana investment, you will realise short term adalah pelaburan yang dalam masa 1 hingga 3 tahun. Pelaburan jangka masa pendek. Okay? Medium terms adalah 3 hingga 5 tahun dan long term adalah 5 hingga 10 tahun. So you must clear with the objective, the purpose you nak involve, you nak melabur dalam hartanah ni untuk apa? Adakah untuk short term, long term ataupun medium term ataupun long term? Ini objektif yang satu. Satu lagi ni, you must clear this property ni, you buat investment ni, you nak buat transformasi. Adalah kalau kita tengok kebanyakan orang gunakan hartanah ni untuk buat passive income. Passive income ni maknanya kita beli property, kita bagi sewa. So daripada sewa yang orang bayar tu, kita ada cash income, cash flow yang positif. Kita ada contoh, kita bayar bank installment RM1,000 tapi kita dapat rental RM1,000 lebih, RM1,500, RM1,300. Kita ada passive income extra. Some people they break even. The worst bila you start to bayar lower than your installment. So you have to fork out your saving, your pocket money every month daripada your salary. Okay. Objektif kena clear. You nak beli ni untuk passive income ataupun you nak beli untuk beli dan jual, flipping. Biasa people akan buat sewa, property people go for buy and sell, flipping, and some people they go for building portfolio. How you want to build a portfolio, million property. Some people dia rasa nak ada ownership, dia nak ada build portfolio dia 1 million ringgit asset. So there's another one. So clearkan dulu, you nak masuk untuk buat passive income, you nak buy and sell. Ada some people for capital gain. You beli rumah, you ada capital gain. Sekarang ni kita tengok banyak tawaran-tawaran hartanah pelaburan yang mana kita beli hartanah ada cashback, rebate, ada yang kita dapat beli dengan lower entry cost. Sebab apa? Sekarang ni developer dia bagi banyak pemaju, bagi insentif banyak kepada pembeli. So you nak tengok how you want to get a capital gain, how you want to get a passive income, how you want to buy and sell to make some money out of the property. So ada yang building the portfolio, $1 million portfolio, or you want to make 3 million ke 5 million using property investment. Okay, clear objektif. Selepas ilmu hartanah, ilmu kewangan dan objektif pelaburan. Dan satu lagi O dalam ni adalah tentang opportunity, peluang. Ramai orang tak sedar tentang peluang dalam pelaburan. Macam mana bila ramai fikir mana ada nak beli rumah sekarang ni, bukan senang. Rumah sekarang ni mahal. Sekarang ni yalah, orang lain beli, kapitalis beli rumah banyak-banyak, kita dah tak dapat dah rumah. You trust me, there is a unsold property in the market. Ada puluh ribu rumah lagi. Satu Malaysia ni ada banyak lagi rumah yang unsold. Kenapa tak beli? Why we never take action? Kalau cakap daripada dulu, berlambat lagi rumah sebenarnya. Rumah yang dilelong, rumah yang new development, rumah sub sale, banyak property for sale. But yang tak ambil peluang ni, yang take action ni is us. Kita tak nampak peluang ni. Peluang ni ada berada di mana-mana. Kita boleh tengok mungkin kawan-kawan kita, jiran kita, kawan kita belajar, kawan tempat kerja. It's matter of you buka mulut, cari, minta dekat orang, ada tak listing, ada tak property untuk pelaburan. Sekarang ni kita boleh buka internet, tengok dalam Google, ada banyak. Dalam ni kita boleh tengok dalam Star Property pun, kita boleh tengok listing-listing hartanah yang ada. Mula, cari dulu. Kalau kita tak take action, kita tak akan nampak peluang. Jadi banyak you boleh gunakan, you must take action and you will find a lot of opportunity yang ada dalam pelaburan hartanah. Okey. Dalam formula ICON, dalam topik kita memiliki hartanah ni, formula yang terakhir adalah N. Apa N rasanya? N ni adalah skill yang paling penting dalam dalam formula kita nak memiliki hartanah. N adalah untuk kita belajar skill negotiation. Dia ada dua actually, negotiation dengan networking. Skill negotiation ni ramai orang pandang mudah, pandang remeh. Sebab kita selalu beli, kita tak pandai nak runding, kita tak pandai buat net checking, kita tak pandai bargain dengan harga yang betul. Why? If you have a skill untuk nego, trust me, you will always get a good bargain property in the market. Banyak sekarang ni property people are selling, offer dekat market ni below market value. Banyak property sekarang ni dapat dengan insentif.
jumpa developer ke, pergi mana-mana, you as a buyer, consumer, you must get a good offer. You must have a skill to bargain. You must demand for your rights, for your opportunity ni you must create. So that's why skill ni, macam saya dulu lah buat pelaburan ni, I will always choose property below market value. I buy property, I must the skill I have, when I enter I must make my money, not when I exit. Jadi kita buat untung ni, masa kita beli ni awal-awal dah buat untung dah. Kita dah beli property dengan below market value. Sebab tu pentingnya skill untuk kita belajar tentang how to negotiation skill. Networking sangat-sangat penting. Ramai orang gagal ataupun tak berjaya dalam pelaburan hartanah sebab dia tak ada right networking. Networking yang betul sangat-sangat penting. Dalam pelaburan hartanah, dengan siapa kita nak buat networking? Nak beli hartanah, kita tak boleh nak pergi jumpa abang yang jual bukan jual property kan. Jangan pergi produk yang bukan property. So you won't find the opportunity. So kalau dalam bidang hartanah, you kena berkawan dengan real estate negotiator, ejen hartanah, pemaju hartanah. You boleh tengok dalam listing hartanah yang ada dalam website. You boleh kawan dengan pelelong hartanah. You boleh pergi dekat pejabat tanah, kawan dengan banker. Ini semua adalah network yang you have to build. Because kalau kita tak ada network, kita pun tak tahu from where the opportunity datang. Dengan siapa kita nak cari peluang ni. Macam mana kita nak tahu information. And you believe me, the fastest way you can get satu information, cara pantas untuk kita dapat satu informasi tentang lokasi ke, tentang hartanah tersebut, ada daripada siapa? Daripada network yang saya cakap tadi. Ejen hartanah yang kuasai certain location, dia boleh feed you all the information. So, you tak perlu buat banyak kerja. You jumpa berkawan dengan satu ejen hartanah yang mana dia expert kawasan situ, dia boleh bagi segala info tentang kawasan situ, booster-booster yang ada, then you won't make a wrong decision. Kadang-kadang kita tersalah beli because kita tak tahu information, kita tak tahu maklumat tentang pelaburan tu. Make sure you meet the right people, right agent yang betul-betul boleh bagi feed kita information. Sama juga dengan pelelong, sama juga dengan pemaju. You will get satu kawasan tu punya informasi tentang perancangan bandar, apa semua future booster-booster yang akan datang ni daripada network-network yang saya mention tadi. So jangan jangan terlepas pandang untuk buat networking. Sangat-sangat penting untuk kita buat networking. Because why? You ada ilmu yang power, you ada sekarang ni duit pun ada, dah nampak objektif pun clear, tapi networking tak ada supply. Jadi kita bila tak ada supply, kita dah tak boleh beli property. So very important to you to make a good networking. Because like kita you like pergi boxing kita tengok daripada luar lain, kita boleh bercerita, kita dengar ni skill apa semua, but you must be a real player, you mesti kena masuk dalam ring. So you nak involve dalam pelaburan hartanah, kalau you berminat betul-betul, you kena masuk dalam ring. Then only you know the strategy, how to make macam mana nak fight dalam arena hartanah ni. Arena hartanah ni satu peluang yang besar, banyak trust me, because I made my fortune, I made things, my transformation economy daripada hartanah. Jadi kalau kita masuk arena tu betul, kalau kita ada minat, kita dapat kuasai ilmu, dengan hartanah ni you boleh buat wonders. Bukan kita pasal ni, because I nak bantu orang-orang luar sana, at least before kita umur 40 tahun, kita mesti memiliki satu hartanah. Jangan kita gagal memiliki hartanah di negara kita sendiri, tanah air sendiri. Kalau satu pun tak boleh beli, kita tak boleh wariskan apa-apa. Kalau tak ada, tak mampu beli pun tak apalah. Jangan kita wariskan benda-benda masalah kepada generasi yang akan datang. Daripada bagi hutang, tak ada property pun tak apa. But kuasai ilmu. At least kalau kita lemah besok, kita ajar our coming generation untuk transform their economy. Okay? Ini adalah formula ICON. Jadi clear tadi I ni apa? I adalah tentang ilmu. Bukan lagi mantra tentang kawasan. Kalau kita faham kawasan, tapi kalau kita beli dengan wrong entry property, wrong price property, also will be trouble to us. Kita pun boleh terjerat dengan kalau kita pegang mantra kawasan saja. Mantra pertama adalah kita kuasai ilmu tentang hartanah, ilmu strategi pelaburan, ilmu tentang ilmu tentang percukaian, tentang undang-undang dalam hartanah. Benda ni banyak. So I really encourage you all, belajar. Teruskan belajar, jangan give up. Cari ilmu dengan mentor-mentor yang ada sekarang ni. Dunia di ujung jari, ilmu terlalu banyak. Ramai orang sedia mengajar ilmu.
Jangan malas, gunakan masa yang ada ni untuk cari ilmu. Okey. Kedua adalah tentang topik dalam formula ni adalah kuasai money matematik, kewangan. Pengurusan kewangan, ilmu kewangan sangat-sangat penting. Saya dah jumpa ramai yang menjaga buat duit juta-juta pun failure. Saya dah jumpa ramai yang start hartanah buat investment dah betul, tapi dia calculation, pengurusan dia, planning dia a bit salah. So benda tu jadi burden. So kuasai ilmu kewangan yang betul supaya kita boleh mulakan pelaburan ni. Start small. No need to go for big first. Start small. Belajar betulkan dulu kita punya profil kewangan, belajar menyimpan wang, baru mula. Bila mula, start dengan small. Then start to build. Kekayaan adalah benda yang kita kena bina, bukan terus boleh cipta macam tu je. You have to build wealth. You have to cannot immediate terus jadi terus nak things happen in the one night. Okay. Lepas tu adalah tentang opportunity dalam pelaburan hartanah, peluang dalam pelaburan hartanah dan objektif dalam pelaburan hartanah. Objektif pelaburan ni sangat-sangat penting. Clear short term, long term, medium term. Satu lagi apa tadi saya mention about how you want to make money through property. Either you want to make through passive income, or rental. You want to buy and sell, flipping. You want to make from capital gain. You want to make from what else? Building a portfolio. You nak wariskan hartanah, build portfolio untuk kita. Dengan hartanah ni you boleh buat macam-macam. Sekali nak buat sedekah, boleh wakaf semua. Okay, and yang terakhir adalah networking dengan negotiation skill. Okay, alright. I think all clear. Ingat betul-betul formula icon Dengan formula icon ni apa saja pelaburan insya-Allah kalau you buat, you can do wonders. Dan okay, ini ada slide yang saya nak kongsi. If you know how, everything is easy. If you know how, kalau kita dah ada ilmu, things are very powerful. You become very powerful. You must take action. Benda jadi mudah. Sekarang ni ramai tak tahu. Sebab tu kita fikir beli hartanah ni satu benda yang mencabar. Lagi-lagi dalam keadaan kita ni pandemik, COVID happen, impact 2020 ni sangat besar. Tapi you must be very positive. You kena ada mindset, absolute positive mindset. You must believe that 2020 going to be different. Even though kita ada impact yang challenge sikit, tapi you must change your mindset. Think in the positive side. Apa yang kita boleh belajar? Banyak benda actually pandemic ni, COVID-19 ni ajar kita. So think in the positive side. How you want to manage now on your financial? How you want to start your investment now? How actually you will discover knowledge. Kuasai ilmu, benda-benda online. Jangan give up and keep learning. Sekarang ni dah banyak benda untuk mudah untuk dapat ilmu. Alright. Okay, untuk menjadi pelabur hartanah, anda perlu mempunyai fighter spirit yang tidak mengenal putus asa. Macam saya kata tadi, don't give up. Ini adalah satu peluang. 2020 actually happen, even though ada impact, but 2020 ni I believe it's a big opportunity waiting for a lot of people. Kalau kita pandai, kita pandang sudut yang positif dengan mindset yang betul, kita akan nampak banyak peluang. Trust me, banyak peluang ada because dalam hartanah ni terlalu banyak opportunity yang ada untuk kita grab. Go and learn. Tengok daripada banyak speaker yang Star Property jemput ni, I believe all the guru-guru yang hebat-hebat datang bagi topik macam-macam topik. So take this opportunity. Go and check all the topik yang diorang kongsi. Belajar daripada situ and start your investment. Alright. Bila masa terbaik dan harus bermula melabur dalam hartanah? Kalau tanya saya, semalam. Bukan hari ni, bukan esok, bukan hari ni, tapi semalam. If you dah ada ilmu, kalau kita dah kuasai ilmu ni, you akan rasa, I should start awal. Macam saya, kalau saya tahu awal lagi, saya ada klien yang pernah ajak anak-anak dia, umur belasan tahun dah ajar melabur hartanah. Adalah cara dia orang parents ni kongsi. But our pattern ni, parent kita ni, ramai yang tak kongsi tentang ilmu kewangan dan ilmu pelaburan. But there is some super people, dia ajar masa awal, usia yang sangat-sangat muda awal. So you should don't waste your time. Don't wait and see. You must start take action from now. Patut kita ni dah kuasai ilmu awal-awal lagi. Okay. Alright. Okay, ini dah perkongsian slide terakhir saya. Kalau nak catch saya, nak tahu lebih information, boleh pergi dekat saya punya Facebook, Muhammad Ali Majlis. Dekat situ saya ada kongsilah some motivation, some information tentang pelaburan hartanah, ilmu-ilmu hartanah. Boleh catch up saya kat situ. Saya harap dalam topik kita hari ini, cara memulakan pelaburan dalam hartanah ini membantu
kawan-kawan di luar sana, dalam keadaan pandemik ini, COVID-19, don't take everything for granted. You must take action, you must conquer your life, must take control. Believe knowledge can change. Knowledge is some powerful things, but you must take action to change and belajar. Ambil peluang daripada perkongsian-perkongsian guru-guru yang akan kongsi dalam Star Property ini untuk memulakan pelaburan hartanah. I wish topik yang saya kongsi ni dan ilmu-ilmu ni bantu anda sana. Kalau ada apa-apa lagi yang kita nak dapatkan informasi, boleh layari dalam Facebook saya dengan Star Property. Kita boleh exchange lagi banyak ni. Alright. Dengan tu saya rasa ini adalah pengkongsian slide terakhir. Saya doakan semua orang supaya terus berjaya dalam pelaburan hartanah. Sekian. Terima kasih. Alright.